بسم الله الرحمن الرحيم إلى خضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلبي أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, maka dapatlah lagi kita bertemu pada pagi ini belajar sifat 20. Baik, kita terus tengok kitab. Huraian yang ketiga pada menyatakan hukum adat. Kita dah bincang dah dulu hukum syarak. Kemudian pada pagi ini kita bahas tentang hukum adat. Kemudian huraian keempat hukum akal. Lepas itu baru masuk wujud qidam baqah. Dekat dah nak sampai. Kan? Kena mengaji hukum dulu. 3 hukum ni dulu kita kena mengaji, kena belajar bagi faham. Muka surat berapa tak tahulah kalau Rumi. Muka surat 21. Kan? Huraian yang ketiga pada menyatakan hukum adat. Bermula makna hukum adat itu ialah keputusan kebiasaan. Itu maksud dia hukum adat. Adat yang menghukumkan benda tu. Bukan syarak yang menghukum. Bukan akal kita yang menghukum, tapi adat. Adat tahu kita tengok ni, adat orang tua-tua macam ni. Itu adat. Okey? Gitu. Ia itu, nah, ia ialah keputusan kebiasaan, tu hukum adat. Artinya dihuraikan lagi. Takut kita tak faham hukum adat tu. Artinya, arti keputusan kebiasaan itu, keputusan yang memutus akan dia, akan sesuatu oleh seseorang dengan sebab berulang-ulang jadi dan berlaku sekurang-kurangnya 2 kali. Macam mana? Contohnya, seperti apabila makan banyak wajib kenyang. Ni wajib sini, wajib pada syarak kah? Wajib pada akal kah? Wajib pada adat. Wajib pada adat. Ni kena mengaji juga. Takut jadi macam kita bincang hari itu, makan Panadol murtad pula Ustaz lagi. Adatnya makan Panadol, kalau demam makan Panadol, tapi bukan wajib pada syarak, bukan wajib pada akal, wajib pada adat. Ni tak boleh langsung nak cakap jangan cakap Panadol yang boleh menyembuhkan demam kita, tak boleh. Syirik pula adat. Itu wajib pada adat.
Ni dua abad ni. Macam dia kata apa dia? Seperti apabila makan banyak wajib. Tu wajib apa? Kan kita kata wajib akal, wajib syarak, kan? Wajib adat. Di sini makan banyak adat kata kenyang. Jarang orang makan banyak ni tak kenyang. Kan jarang. Kalau tak kenyang nak hukum macam mana? Harus pada akal. Akal kita boleh terima. Satu periuk makan tak kenyang-kenyang. Mustahil pada akal. Tak mustahil pada akal, harus pada akal. Tetapi mustahil pada adat. Adatnya makan 2-3 pinggan ni kenyang lah, wajib pada adat. Yang ni nak kena ngaji ni. Tak ngaji yang ni, yang tu dia hukum tu. Ni mendung ni hujan. Jangan cakap macam tu. Yang menghujankan Allah walaupun mendung. Ada adat kata kalau mendung, adat kata kalau mendung hujan, bukan wajib pada syarak, bukan wajib pada akal, adatnya begitu. Beda. Nah, ini nak kena mengaji. Baik. Tengok lagi. Dan pasti kenyang. Kalau makan banyak, dia kata wajib kenyang, wajib pada adat. Dan pasti kenyang. Kerana kebiasaan sudah berulang begitu. Macam itulah. Tu dia panggil. Macam mana kita nak tahu hukum tu hukum adat? Kerana dah test dah 2-3 kali. Orang ni makan 2-3 pinggan, hang rasa macam mana? Kenyang. Orang ni makan 2-3 pinggan, hang rasa macam mana? Kenyang. Itu nama dia adat begitu. Tapi kalau orang ni makan 2-3 pinggan, tak kenyang. Orang ni makan 2-3 pinggan, kenyang. Dia panggil penyalahi adat. Tapi kebanyakan tengok makan 2-3 pinggan, semua orang pakai kenyang. Dia kata apa? Berlaku berulang-ulang, sekurang-kurangnya 2 kali. 2 orang ni demam lah. Ni cuba makan Panadol ni, dia boleh sembuh demam kamu. Kita pun ambil makan, lega. Orang ni pun ambil makan, lega. Adat yang menghukum benar tu. Adat kata Panadol ni. Jangan kata tak boleh cakap, bukan Panadol yang menyembuh. Ya, hakikatnya Panadol tu bukan yang menyembuh penyakit. Panadol tu kan Allah juga. Tapi kan kita ada usaha. Ni macam mana kita boleh ambil ni kan? Pergerakan kita pergi usaha buat Panadol. Kena ada usaha ikhtiar juga. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Bukan qadariyah. Qadariyah semua Tuhan semua. Panadol pun Tuhan semua, Tuhan semua Tuhan. Usaha ikhtiar tak ada. Itu qadariyah. Kita bukan qadariyah. Kita ahli sunnah wal jamaah ni ada usaha ikhtiar kita ni, maka Allah yang kuasa. Dia tengok kalau Tuhan semua, makan nasi ni kalau Allah tidak izin, tak masuk nasi dalam mulut. Nganggur. Tanpa ada usaha. Boleh masuk tak? Tak boleh masuk. Maka ni usaha kita. Usaha kita ni panggil asbab masuk. Itu ahli sunnah wal jamaah. Jangan jadi dengan geng-geng puak-puak tu. Tak boleh. Tak ada langsung usaha ikhtiar. Manusia ni semua Tuhan kuasa semua. Mai lagi satu pula Jabariyah pula. Tak. Manusia semua kuasa. Apalah dah. Punca tak ngaji dengan hukum adat. Dan umpamanya, dan yang berlaku adat atau berlaku kebiasaan yang berulang-ulang itu ialah 4 perkara pula dah. Terbahagi pada 4. Pertama, biasa berlaku ada dengan ada. Tengok dia kata, ada dengan ada. Seperti ada makan, ada kenyang. Sebab kita ada makan, kenyang pun ada. Tak ada makan, macam mana nak kenyang? Itu adat dia kata. Kan ada dengan ada. Kedua-duanya biasa berlaku dengan ada dengan tiada. Seperti ada panas dan tiada ada mandi. Pasal hang tak mandi, panas lah, cuba mandi, tak panas. Begitu dia. Yang ketiga, biasa berlaku tiada dengan tiada. Tiada dengan tiada seperti tiada ada sejuk dengan tiada ada mandi. Pasal tak mandi, sejuk pun tak ada lah kat badan. Begitu. Ini dia panggil hukum-hukum adat. Dan keempat, berlaku biasa dengan ada dengan tiada. Tiada dengan ada seperti tiada lapar dengan ada makan. Pula dah macam tu. Faham tak maksudnya? Kan macam, tapi boleh faham tu. Kan? Boleh faham. Itu hukum adat. Maka 4 perkara yang berlaku ini nama dia hukum adat. Adat kata kalau panas ni tak mandi
Coba mandi. Adat kata sejuk balik. Begitu. Itu hukum adat dia panggil. Nak bagi kita faham yang tu. Yang tu pun kita kena belajar di sini sebelum nak masuk wujud qidat. Begitu. Itulah 4 perkara yang dikatakan adat atau kebiasaan yang berlaku dan kebiasaan jadi. Dan hukum adat itu terbahagi hukum adat itu kepada 3 bahagian pula. Pertama, wajib adat. Yang kedua, mustahil pada adat. Yang ketiga, harus pada adat. Terbagi pada 3 pula. Bermula wajib pada adat tu macam mana? Yang kata wajib, hukum adat itu terbagi pada 3. Wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat tu macam mana? Ialah bermula wajib pada adat itu ialah barang yang pasti jadi dan pasti berlaku kebiasaan, seperti makan banyak, wajib kenyang, pasti kenyang ataupun tentu kenyang. Makan itu wajib pada adat. Macam mana kita duk terang tadi itulah. Dan apabila bakar dengan api, maka tentu dan pasti hangus. Ini wajib pada adat. Pada adat saja. Nah, dan seumpamanya dia kata macam biasa ni, kalau kita ambil kertas ni, bubuh ke api, terbakar lah kan. Mana boleh tak terbakar? Hukum apa tu? Hukum wajib pada adat terbakar. Dia bukan wajib pada akal. Kalau wajib pada akal tak boleh lah. Kita salah pegang tentang i'tiqad. Contohnya, tengok Nabi Ibrahim. Kan? Namrud letak dalam api kan, pada adatnya terbakar lah. Tapi itu pada adat, harus pada akal. Sejuk dia duduk dalam tu kan, cerita Nabi Allah Ibrahim. Pada adatnya wajib dia terbakar, tapi pada akal harus. Pada akal kita ni harus, bukan wajib. Kan? Tu. Kita tengok pisau yang disembelih oleh Nabi Ismail kan. Pisau ni, kalau pisau yang tajam, kalau potong sayur wajib putus. Pada adatnya begitu. Tapi kalau tak putus, harus pada akal. Contohnya Nabi Ismail sembelih tak putus-putus dia. Begitu dalil dia. Kan? Tengok kita. Dan mustahil pada adat, perkara yang tidak terima berlaku, tu maksud dia mustahil. Kita kena ingat kan, kita ada nanti kita belajar wujud artinya ada, mustahil tiada. Mustahil tu benda apa? Mustahil ni perkara yang tak boleh terima berlaku. Mustahil Tuhan tak ada, tak boleh terima pada akal berlaku Tuhan ni tak ada. Tu nama dia mustahil. Tapi dia bukan sifat. Banyak orang duk mengajar dia salah faham. Dia kata kena belajar sifat 20. Kan? Lawan bagi sifat 20 mustahil, kena belajar juga sifat mustahil. Mustahil bukan sifat. Dia istihalah saja. Itu bukankah kita wajib kena belajar 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, harus 41, betul kan? 41. Bukankah orang duk panggil sifat? Ya, panggil saja. Kerana kan tiap-tiap sifat maqama bi ghairi. Nama saja sifat, dia bertumpang pada zat. Jadi kalau contohnya macam kudrat, kuasa, lawan bagi kuasa tu lemah. Kalau tak ada kuasa, sifat lemah ada pada dia. Tu dia panggil istihalah. Cuma nak kira saja. Tapi sifat bukan sifat Tuhan. Mustahil tu, lemah tu. Kalau sifat, tiap-tiap sifat dia berhajat pada zat. Banyak orang dia salah tafsir bab sifat mustahil. Dia kata sifatnya mustahil bagi Tuhan. Dia bukan sifat, istihalah. Cerita nak menghukum saja. Kalau tak panjang, mai dah sifat pendek. Nak cerita yang tu je. Begitu. Baik. Dia kata seperti mustahil pada adat ialah barang yang tidak biasa berlaku, begitu, dan tidak biasa jadi, seperti makan banyak tidak kenyang-kenyang, menyalahi adat, tak laku. Itu nama dia mustahil pada adat, tapi tidak mustahil pada akal. Jangan keliru. Mustahil pada adat
tapi harus pada akal. Dan bakar dengan api tidak hangus dan umpamanya, daripada perkara yang tidak biasa jadi dan tidak biasa berlaku, maka harus pada adat. Gitu. Dan harus pada adat. Contohnya, api membakar Nabi Allah Ibrahim, patutnya hangus tetapi tidak hangus. Itu dia panggil mustahil pada adat, harus pada akal. Saya mengajar di satu tempat, ustaz, aku ni bengong ustaz. Pasal apa? Sak mustahil pada adat, seharus pada akal aku. Yang mana satu? Saya kata, makcik, mengaji yang wajib kita belajar, yang memahamkan kita Allah. Saya kata, bengong ni kok, sak wajib harus pada adat, sak mustahil pada akal. Jadi bengong dia, ustaz kata apa pun saya tak tahu. Kan? Saya kata, makcik, duduk saja dalam majlis ilmu. Itulah orang yang capai-capai buah dalam taman surga, yang memahamkan kita Allah. Yang pasih lidah kita belajar tentang tajwid Allah. Ada orang belajar baca tajwid tak boleh-boleh kah lidah dia, tapi Allah kata pada dua pahala untuk dia. Kan Allah semua yang mengatur tu kan. Ada orang datang belajar kat saya tentang Fatihah, saya pun tak larat nak ajar dia ni. Awaklah lidah kan jadi macam ni, tapi dia tanpa malu datang belajar Fatihah saja. Sebab saya dah kata, kalau Fatihah ni tak betul, tak boleh. Jadi dia rasa bersalah sangat, pasal selama ni dia solat, dia boleh baca Fatihah, tapi betul tak betul dia tak tahu, dia main ikut orang. Kan? Kita kata kena baca bagi betul, duduk depan ustaz, baca tak betul semua. Bila tak betul semua, nak betul balik, sebab dia dah berpuluh tahun dah duduk baca macam tu, mai baca sekali tak betul, nak pusing balik, payah. Tapi dia tetap belajar, duduk keras macam tu lidahnya. Begitu. Kita kata apa dia? Yang penting belajar, yang memulih lembutkan lidah kamu pasih baca Fatihah ni Allah. Saya kata, macam itulah kita belajar dekat sini pun. Nah, habis itu. Baik, kita tengok. Dia kata apa dia? Daripada perkara yang tidak biasa jadi dan tidak biasa berlaku, dan harus pada adat itu. Yang ketiga, harus pada adat, ialah barang yang boleh berlaku dan boleh jadi dan tidak berlaku dan tidak boleh jadi, seperti kenyang apabila makan 2 pinggan, dan boleh jadi kenyang dengan kurang sedikit daripada 2 pinggan, dan boleh jadi kenyang dengan lebih daripada 2 pinggan. Itulah harus pada adat. Dia kata, saat makan 2 pinggan tak kenyang, mungkin sedap ke kambing bakar ke, saya tak tahulah, yang tu tak kenyang-kenyang. Esok makan sepinggan jangan kenyang pula. Itu dia panggil harus pada adat. Makan peneduh hari ni tak sembuh, besok makan sembuh pula. Harus pada adat. Dia kata macam tu. Jangan dia kata tak jadi ubat ni. Bukan tak jadi, pada adatnya harus berlaku macam tu. Begitu. Itulah harus pada adat. Dan 3 perkara hukum adat ini termasuk semuanya di dalam harus pada akal. Saya baca balik, cuba dengar betul-betul. Dan 3 perkara hukum adat ini. Mana ada 3 perkara? Wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat. Semua ketiga-tiga yang kata adat, wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat ni, dia harus pada akal. Dia termasuk dalam satu bab dia. Itu pada akal harus semua. Harus semua. Yang lagi akan datang disebut insya-Allah tambih. Baca sikit lagi. Ya, kita baca sikit lagi. Tambih ni sila ambil perhatian. Itu maksud dia tambih. Sila ambil perhatian. Bermula mengetahui hukum adat ni. Ustaz, kena belajar juga ke hukum adat ni. Baik. Dia nak kata apa di sini? Bermula mengetahui, bermula belajar hukum adat itu, dia kata satu perkara yang baik dan bagus. Tuan kitab ni bagi tahu. Ni macam kita mana duk hurai tadi, nampak macam tak belajar pun tak apa. Yang tu biasa kita tahu semua dah. Yang tu betul tak tu? Duk berasa macam tu.
makan 2 pinggan kenyang, lepas tu pergi hurai kata wajib pada adat, tak payah belajar pun tak apa. Ustaz, kita langkau lah baca tempat lain. Andainya kita buat macam tu. Ni tengok dia kata apa dia. Bermula mengetahui hukum adat itu, mengetahui itu belajar. Suatu perkara yang baik dan bagus. Kenapa dia kata belajar hukum adat ni bagus? Kerana orang yang tidak mengetahui akan hukum adat itu, terkadang-kadang boleh jadi fasik. Inilah. Kadang-kadang boleh jadi fasik orang ni. Pasal apa? Dia tak belajar hukum adat. Fasik itu ada 3. Yang pertama, fasik dengan perbuatan dia. Yang kedua, fasik dengan amalan dia. Yang ketiga, fasik dengan akidah dia. Kita takut dengan fasik akidah ni. Pasal kita duk pegang ni. Kan? Kita kalau tak belajar ni, hukum adat ni, kadang-kadang kita jadi fasik dalam keadaan kita tidak sedar. Tu selalu saya duk minta doa bahasa Melayu. Ya Allah, ampunkanlah dosa yang kami nampak, dosa yang kami tidak nampak. Tuan-tuan, hak kita tak nampak ni berapa banyak kita tak tahu. Kita duk bahasa betul cakap kita, perbuatan kita ni, tak esok-esok balik akhirat, perbuatan fasik, Allah akan bentangkan. Puncanya tak mengaji hukum adat. Dia kata seperti mengata seseorang dengan wajib adat itu dengan wajib akal. Misalnya, contohnya, seseorang yang memotong sesuatu tali dengan pisau yang tajam, tiba-tiba tidak putus tali itu, lalu dia berkata, tak terima pada akal tali itu tidak putus, fasik dia. Dia ambil pisau, dia potong sayur ataupun potong tali, potong-potong, dia pegang i'tiqad ni, dia kata tak terima pada akal, pasal pisau ni tajam ni, dilai tajam, merasa tajam, potong tali, potong sayur, tak putih-putih. Dia kata mustahil pada akal, tak boleh terima pada akal. Dia kata betul, dah dihukum fasik, dosa tak sedar-sedar, tak pasal-pasal. Begitu. Jadi kita kalau tak putus tadi, kita dalam mengaji dalam bab hukum akal, bab dalam hukum adat tadi, kita i'tiqad macam mana? Harus pada akal. Ya, tiba dia kata tak boleh terima pada akal. Mana mustahil pada akal lah, tak boleh terima pada akal. Pasal potong sayur tak putih, dia kata tak boleh terima. Pelik, tak boleh terima pada akal. Aku duduk benung tu, fasik. Begitu. Ni bukan saya baca aja. Banyak berlaku dalam masyarakat ni. Dan seseorang pula membakar akan kayu yang kering, tiba-tiba didapati kayu itu tidak hangus, lalu dia pun berkata, tak terima pada akal kayu ini tidak hangus. Ambil minyak petrol, sampah dia, petang-petang cakar sampah, letak satu tempat, cucuk tak terbakar, letak minyak petrol pun tak terbakar, duduk menung. Pelik ni, tak terima akal aku, jangan-jangan air ke apa, dia duduk main macam tu. Padahal minyak petrol dah fasik dia. Begitu. Nah, banyak lagi lah contoh-contoh yang kita boleh buat. Maka adalah orang itu seperti berkata seperti itu, jahil dengan hukum adat, dan terkadang-kadang kalau tak belajar hukum adat ini, dan terkadang-kadang boleh jadi kufur pula dah. Dua benda boleh jadi. Boleh jadi fasik, kadang-kadang hak berat sikit boleh jadi kufur. Kufur ni terkeluar daripada agama Islam. Apa beza kufur dengan kafir? Kan selalu kita kata kufur, kadang-kadang kita kata kafir. Apa beza dua kafir dengan kufur? Kalau kafir, dia daripada awal lagi dia tidak beriman, dia kafir, yang tu kita panggil. Tapi kalau dia dah beriman, dah semayang, dah Islam, tiba-tiba dia buat satu benda yang terkeluar daripada agama Islam, nama dia kufur yang tu. Jadi yang inilah, kadang-kadang oleh kerana tak belajar hukum adat ni, kadang-kadang tuan kitab ni kata boleh jadi kufur, tapi dalam keadaan kamu tidak sedar. Ni yang kita takut. Dia kata mana? Contohnya seperti mengingkarkan mukjizat nabi-nabi. Mukjizat nabi-nabi kan menyalahi adat. Mana ada orang keluar air ikut jari?
Betul tak? Nabi boleh keluar air ikut jari. Kan tiba-tiba sihir, kufur dia. Ramai tak tu? Ramailah pada zaman Rasulullah. Kan pada hari ni pun kalau tak percaya, Nabi naik burak, naik daripada Mekah nak pergi Baitul Maqdis sekejapnya. Besok naik ke langit apa balik mai. Ni apa? Menyalahi adat. Kan tapi harus pada akal. Jangan dia tak percaya, boleh jadi kufur. Ni seperti tungkat Nabi Musa menjadi ular. Yang tu dia kata mukjizat, tiba-tiba duk pi buat pelik sihir. Ni dia kata padahal itu adalah harus pada akal. Tiba-tiba dia kata pelik, tak terima pada akal, kufur dia. Dan Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar oleh Namrud, begitu juga. Dan pisau yang tajam tidak memutus tengkok Nabi Allah Ismail. Dan air yang banyak keluar daripada jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ni mukjizat. Kita nak hukum apa tu? Hukum apa? Harus pada akal semua tu. Jangan duk rasa pelik. Begitu. Kena belajar juga. Maka semuanya itu mustahil pada adat. Semuanya apa itu? Semuanya itu tu tungkat Nabi Musa jadi ular, mustahil pada adat. Pada adat, tapi harus pada akal. Kan? Jadi Nabi Ibrahim tak hangus, dia mustahil pada adat, tapi harus pada akal. Kemudian air Nabi satu hari air keluar kot jari. Jalan di tengah padang pasir, tak larat, sahabat-sahabat semua letih. Ya Rasulullah, kami tak boleh berjalan lagi lah, duduklah di sini. Nabi suruh dalam bekah penuh air. Dalam satu beldi suruh macam tu, letak macam tu, keluar air. Pernah satu kali susu, pernah satu kali air. Boleh tak berlaku pada orang-orang biasa? Tak pernah berlaku. Berlaku pada Rasulullah itu dia panggil mukjizat. Yang membuktikan kata dia tu adalah pesuruh Allah. Habis itu harus pada akal, bukan mustahil pada akal, dia kata. Dan bukanlah pula wajib pada akal. Hak yang berlaku pada mukjizat pada Nabi ni, dia kata pada bukan mustahil, itu harus pada akal. Ya, harus pada akal, ya. Dan bukanlah pula wajib pada akal. Kalau wajib pada akal tak boleh pula dah. Wajib Tuhan kena buat, tak buat tak boleh. Bukan macam tu juga kita. Wal yatammal wallahu a'lam. Sampai di situ saja. Akan datang kita lagi hurai yang keempat pada menyatakan hukum akal. Jadi faham tak? Buat hukum adat tadi macam itulah. Tapi benda ni yang kita duk pegang selama ni pun macam itulah. Kan? Cuma dia baca lagi, dia ajar kita lagi, takut ada kalau tak belajar boleh jadi kan? Boleh jadi. Dalilnya, buktinya, tengok perempuan kata beranak laki-laki, dayus. Kemudian kalau sakit tak boleh kita pegang satu-satu ubat tu kita makan, sembuh ubat tu kita tak boleh cakap kata ubat tu yang menyembuh. Oh tak boleh cakap, tapi ni bab atiqah. Boleh tak kita makan Panadol sebiji, lepas tu kita kata makan ni Panadol brand ni sembuh. Boleh tak kita bercakap macam tu? Boleh. Kenapa dia? Kerana kita kan ada usaha ikhtiar, maka Allah izinkan benda tu. Tapi hakikatnya bukan Panadol tu yang sembuh, tapi segi percakapan kita tu. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi dalam hati kita dah, kita nafikan benda tu. Panadol kita nafi, bukan Panadol ni yang menyembuhkan demam aku. Tapi kalau aku cakap dengan orang, Panadol ni boleh sembuh demam hang. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Allah redha. Kenapa Allah redha? Kerana kamu ada usaha ikhtiar. Contohnya kita ambil pisau. Ambil pisau, potong sayur. Potong sayur. Hajah, siapa potong sayur tu Hajah? Saya potong sayur tadi. Potong ke Tuhan yang potong? Tuhan yang memutuskan tu. Tapi kita cakap aku yang potong. Pasal apa? Pasal kita usaha kan. Tak bolehlah pergi cakap
Kalau kita tak mengaji kira takut sangat pula. Siapa yang potong sayur tu hajah kat dapur tu? Allah yang potong. Sudah kacau kita. Kan? Siapa yang potong bawang merah hari ni? Siapa yang potong? Allah yang potong. Tak payah nak cakap. Mengaku kata kamu punya buat kerja, Allah redha. Sedangkan yang memutus tu memang hakikat Allah. Begitu. Kan? Boleh cakap itu Allah redha. Siapa yang memotongkan kayu ni Haji? Saya yang potong. Tapi mengaku saja hakikatnya Allah yang memutuskan. Kita cuma mengaku saja. Mengaku kata kita yang potong tu, kita yang memutuskan. Boleh tak boleh? Boleh sebab kita ada usaha ikhtiar. Lepas tu kita kena ada usaha ikhtiar. Mengaji tak ada usaha ikhtiar, macam mana nak alim? Susah. Kalau tidak ada usaha ikhtiar, macam mana nak dapat duit? Usaha ikhtiar itu dia panggil apa dia? Dalam Islam wajib pada diri dia. Tak boleh sakit-sakit, ya Allah sembuhlah. Aku yakin dengan Engkau lah yang boleh penyembuh penyakit ni. Engkau lah yang datang penyakit. Aku tak mau makan ubat ni semua tak mau. Hakih berlaku macam ni tuan-tuan. Hak bab penyakit, hak bab macam ni, hak kisah Qawi bawah ni. Tu imam masjid. Tu imam, kita takut dengan Allah ke takut dengan Qawi? Saya tak boleh pergi sembahyang, marah kat saya ni Allah. Haji tak bagi masuk, lompat pagar tu masuk. Mai kata kan, takut dengan Allah kan? Kita ni tak jangan takut dengan makhluk, takut dengan Allah. Kita kata Haji, pergi mengaji hukum adat dulu. Mengaji hukum adat dulu. Amai dah pasal Covid dulu. Amai. Pasal dia ni selalu duduk sembahyang masjid, tiba-tiba mai ni orang tak pergi sembahyang berjemaah kan. Jumaat pun buat tu imam, tu Bilal, kan? Tu Syok, 3 orang aja. Zaman tu tak pergi masuk. Mengamuk geng-geng tu tak boleh masuk. Kata ni geng-geng imam ni teruk. Pasal apa? Takut dengan Qawi. Patutnya kita kena takut dengan Tuhan. Dia tak tahu adat. Kan? Tahu dah singa dia ada situ. Tahu dah kala jengking dia ada dalam sifat kita. Sarung ni kok. Adat kata kalau sarung ngap. Dalam hutan tu ada singa masuk. Adat kata kalau hana masuk dalam hutan ni ada singa, dia ngap makan. Kita takut kat singa, kan takut kat Tuhan. Api masuk. Mampu yang kat situ. Kan? Naik atas pokok kelapa tinggi tu, pokok nyok orang Kedah panggil, terjun. Kalau macam tu nak mematahkan tulang Tuhan, terjunlah tengok. Boleh kan abang? Kena ada usaha ikhtiar. Jadi orang tak ngaji yang ni bab Qawi tu, masya-Allah ramai noh cakap, teruklah. Haji, balik aja, balik. Nanti kami kena sama masjid kami. Pasal ingat duk benar bagi orang masuk, sedangkan kita masih lama. Tak boleh tahan ni orang jemaah ramai. Duk biasa duk sembahyang ratus-ratus ribu-ribu kan. Jumaat jaiz kata boleh 6 orang. WhatsApp tak pernah nak jawab. Maki ada yang kata ni mengaji tak tahu mana, duk takut dengan Covid ni, Amerika yang buat, Yahudi buat macam-macam tu. Boleh alamilah masa dulu. Ni kita ngaji ni apa dah? Hukum adat. Begitu, wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma iftah alaina futuhan arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil wahdina siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau fahamkanlah kami ilmu agama, ya Allah. Janganlah Engkau tinggalkan kami di dunia ini dalam keadaan kami jahil dengan ilmu agama, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah lidah kami untuk fasih membaca huruf-huruf Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah lidah kami untuk sentiasa jadi orang yang berzikir padamu, ya Allah.
Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja. Dosa yang kami nampak, dosa yang kami tidak nampak, yang begitu banyak ya Allah. Engkau terlebih mengetahui berapa banyak dosa yang kami lakukan selama ini ya Allah. Kami menyesal di atas perbuatan kami selama ini ya Allah. Kami banyak meninggalkan solat pada ketika kami muda dulu ya Allah. Kau ampunkanlah dosa kami ya Allah. Sebelum Engkau ambil nyawa kami ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa kami. Jangan tinggal walaupun sebesar zarah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ketika Engkau ambil nyawa kami, biarlah akhir kalam kami, lidah kami lembut untuk berkata-kata kalimah la ilaha illallah. Barulah Engkau ambil nyawa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon padamu ya Allah. Tiada ada tempat lagi kami mengadu melainkan pada Engkau ya Allah. Kami yakin Engkau mendengar apa yang kami pinta ini. Kami yakin Engkau melihat apa yang kami lakukan pada pagi ini, semata-mata mengharapkan keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami sikit lagi ya Allah, supaya kami sempat mengumpulkan amalan-amalan kami ya Allah, karena kami banyak dosa ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah segala penyakit-penyakit kami ya Allah, supaya senang kami bergerak dalam melakukan amal ibadah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ketika Engkau kumpul kami semua di akhirat nanti di padang mahsyar, ketika itu Engkau hisap segala amalan kami, maka Engkau berilah buku catatan hisab kami itu dengan tangan kanan ya Allah. Janganlah Engkau beri buku catatan amalan kami ketika itu dengan tangan kiri ya Allah. Ya Allah, yang menyebabkan kami terhumban ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, bersaksikanlah kami di dunia ini pernah berwudu, tangan kami berwudu menyembah-Mu ya Allah. Kami mohon tangan ini juga akan Engkau beri dengan tangan kanan buku catatan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada anak cucu kami pula, ahli keluarga kami ya Allah, penduduk-penduduk kami ya Allah. Berilah taufik dan hidayah kepada mereka ya Allah. Gerakkanlah hati keluarga kami untuk jadi orang yang saleh ya Allah. Gerakkanlah hati ahli keluarga kami untuk mau kepada menuntut ilmu agama ya Allah. Janganlah uji ahli keluarga kami dengan perkara dunia sehingga melupakan perkara akhirat ya Allah. Ya Allah, mereka adalah saudara kami, satu agama dengan kami, penduduk-penduduk kami yang kami sayang ya Allah. Ya Allah, kami tidak mampu berdakwah kepada mereka rumah ke rumah ya Allah. Kami tidak mampu mengajak mereka untuk datang solat ke surau ini rumah ke rumah ya Allah. Kami tidak mampu, kami lemah ya Allah. Melainkan kami memohon dan mengangkat tangan memohon padamu ya Allah. Kami yakin Engkau boleh mengubah hati seseorang manusia itu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, yang sangat berjasa kepada kami ya Allah, yang membesarkan kami dengan sempurna ya Allah, tetapi kami tidak sempat membalas jasa mereka ya Allah. Mereka sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ibu bapa kami sudah meninggal dunia ya Allah. Kebaikan mereka kami belum balas lagi ya Allah. Pada hari ini kami masih hidup, kami mohon padamu ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Tempatkanlah roh kedua ibu bapa kami di dalam kalangan orang-orang yang saleh, orang yang beriman ya Allah. Ya Allah, sekiranya ibu bapa kami masih hidup, panjangkanlah umur mereka ya Allah. Berilah kesihatan kepada mereka ya Allah. Permudahkanlah amal ibadah mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon padamu ya Allah. Kami yang dhaif, lagi miskin, lagi hina, lagi lemah ini mengharapkan kepadamu semata-mata ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.